Apa khabar kita orang teh? Dah makan teh kah? Belum? Masya Allah. Okey tak tu makhraj tu? Betul lah. Apa khabar kita orang teh? Dia kena lembut sikit kan? Dah makan teh kah? Alhamdulillah. Kenapa tak makan teh kah? Kenapa belum makan? Genak si makan. Maksudnya? Kenapa tak? Genak si makan. Genak. Kenapa? Si sempat. Belum sempat. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalam, salawat dan juga salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul, Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibni Abdillah, Nabi kami, penghulu kami, pemberi syafaat kepada kami, kepada kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat sekaliannya. Alhamdulillah. Jadi muslimat dan muslimin sekalian, sama-sama kita berselawat ke atas Nabi dengan selawat yang paling sempurna, selawat yang paling afdal yang disebut dalam hadis Nabi sendiri, iaitu selawat yang kita baca dalam setiap kali bacaan at-tahiyyat. Itulah yang Nabi jawab kepada soalan seorang sahabat berkaitan dengan selawat. Nabi mengajarkan selawat yang dibaca di dalam at-tahiyat, dan Nabi menyebutkan itulah sebaik-baik selawat. Jadi kita baca selawat yang dalam tahiyat itu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Semua okey ke? Semua okey. Sejak saya tanya yang online ni. Sebab macam ada komen tak dengar apa semua, tak boleh. Okey, subhanallah. Mudah-mudahan yang hadir secara live juga dapat mendengar dengan baik. Okey. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Masjid Asy-Syakirin Bintulu Sarawak. Asy-Syakirin, apa maksud Asy-Syakirin? Asy-Syakirin syukur, Asy-Syakirin orang-orang yang bersyukur. Al-Muslimin, Asy-Syakirin. InsyaAllah semua yang hadir di Masjid Asy-Syakirin semuanya adalah di kalangan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya amatlah sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Allah sendiri menyatakan bahawa amatlah sedikit. Dalam ramai-ramai ini sangat sedikit orang yang benar-benar bersyukur. Sampai Allah berjanji, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur dengan nikmat, inna azabi lasyadid, nantikanlah, tunggulah, sesungguhnya azabku amat pedih. Sehingga Allah memberi amaran kepada orang yang tidak bersyukur dengan azab yang amat pedih. Kalau kita ada orang beri sesuatu, kita ucap terima kasih ataupun tidak. Kalau tak ucap terima kasih, tak adalah sampai salah besar. Bukan wajib pun cakap terima kasih, ibarat begitu kalau dengan manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menekankan bab bersyukur ini menjadi satu kewajipan bagi kita. Muslimin muslimat,
Bersyukur dalam nikmat mudah. Bersyukur dalam sehat mudah. Nak bersyukur dalam sakit itu payah. Betul atau tidak? Bersyukur ketika cukup itu mudah. Bersyukur ketika kita kurang. Ketika kita nak sesuatu tak dapat, itu yang payah. Bersyukur ketika suami ingat hari lahir kita, itu mudah. Nak bersyukur ketika suami lupa hari lahir, itu payah. Bersyukur ketika suami cakap sayang tu mudah. Alhamdulillah suami sayang. Tetapi nak bersyukur saat suami kurang menghargai, itu susah. Sebab itu kesyukuran kita akan diuji apabila Allah tarik sikit je nikmat. Padahal nikmat lain yang masih dikekalkan banyak lagi. Allah nak test. Adakah dengan tarik sikit kamu melupakan nikmat kamu yang lain-lain yang begitu banyak? Masya Allah. Itulah tips pertama berkenaan dengan tajuk kita. Tajuk kita apa? Amalan membuka pintu rizki, iaitu amalan bersyukur. Nanti kita kupas lagi bab bersyukur. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada pihak Masjid Asy-Syakirin Bintulu Sarawak. MC yang sangat bagus. Masya Allah tadi Tuan Haji kita ni, bila saya sampai, dah sampai Senang Elok tadi, dia pun datang untuk pastikan sebutan nama. Sebab nampak ada apostrofi tu kan. Sebut macam mana nama tu. Saya kata Asma. Maksudnya, dan kita boleh dengar cara MC tadi Tuan Haji kita dengan sangat baik penyampaiannya. Walaupun saya tak tahulah, nampak macam muda lagi, macam 40-an je. Wallahualam, boleh jadi 60, boleh jadi 70. Tetapi menyempurnakan tugas yang sangat baik. Terima kasih Tuan MC Tuan Haji Tuah Muhammad Nur, Tuan Haji Abang Arsyad yang dimuliakan, yang dihormati Tuan Haji Abang Arsyad bin Abang Anwar, Setiausaha Kehormat Masjid Asy-Syakirin bahagian Bintulu, Encik Latif bin Upid, Setiausaha Kehormat Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu, Puan Hajah Lina binti Ma'ruf, Ketua Biro Muslimat, dan semua AJK, semua yang menjaga rumah Allah ini, daripada jawatan yang atas sampai bawah, Tok Siap apa semua, dan kepada semua yang menyumbang kepada Masjid Asy-Syakirin ini, dan kepada siapa yang menyebarkan kuliah kita pada malam ini, dan kepada semua yang hadir dekat ataupun jauh, dan semua yang menonton daripada mana anda berada. Semoga kita semua Allah akan kumpulkan kembali di syurga Allah yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu ayah, anak-anak sekalian, kita tidak akan sampai di rumah Allah pada malam ini melainkan kerana Allah memandang kita dengan rahmat-Nya. Sekiranya Allah memandang kita dengan perhitungan yang jelas, boleh jadi kita tidak layak untuk sampai ke rumah Allah. Dengan dosa kita, dengan kurang syukur kita, dengan banyak mengeluhnya kita, dengan kurangnya ibadah, amalan, sedekah, solat, cukup-cukup makan je solat kita, asal solat. Tetapi kerana Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita, Allah meluaskan kasih sayang-Nya, Allah pilih kita. Mudah-mudahan dengan rahmat-Nya juga Allah memilih kita di akhirat kelak untuk dijemput masuk ke dalam syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melihat taman syurga, kamu nampak taman syurga, farta'u, maka singgahlah. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di manakah itu taman syurga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hilakuz zikri," iaitu majlis zikir, majlis ilmu, majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, majlis yang mengingatkan kita tentang akhirat, majlis yang mengurangkan rasa cinta kita pada dunia, majlis yang mana mengingatkan kekurangan diri, bukan menampakkan kekurangan orang lain, majlis yang menjadikan kita hamba Allah, bukan hamba kepada dunia. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak ucap tahniah kepada para lelaki, para suami, para ayah yang bawa isteri pada malam ni. Tahniah. Subhanallah, bolehlah kita tepuk sikit Masya-Allah. Dan ucap tahniah juga pada para isteri yang datang sendiri, para wanita yang datang sendiri. Masya-Allah. Bukan apa ya,
Saya sebut pada suami tadi, seorang suami ni ada beban yang sangat berat, tapi diorang ni memang makhluk yang Allah ciptakan cool je, macam tak ada beban. Itu kelebihannya. Relax. Diorang tak relax, diorang tak cool. Dalam hati diorang berat. Diorang ataupun mereka lelaki ni Allah dah sebut di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pelindung, adalah pemimpin. Lelaki ini menguasai lebih kuat berbanding perempuan. Dan Allah berikan satu perintah kepada lelaki, qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Ini antara tugas terberat dan terbesar, misi utama seorang lelaki. Suami, ayah. Kalaulah ibu tunggal, ibu berdikari, maka tanggungjawab ini digalas oleh ibu ni. Apa dia? Berjuang menyelamatkan diri dan keluarga daripada api neraka Allah. Bila dapat selamatkan diri dan keluarga daripada api neraka Allah, bermaksud insya-Allah confirm syurga. Sebab tak neraka, Allah hadapkan dua jalan saja di akhirat kelak. Wa hadainahun najdain. Kami menghadapkan kepada kamu dua jalan saja. Tak syurga neraka, tak neraka syurga. Dan Allah perintahkan, lindungi diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Dan apa yang kalian buat pada malam ini, saya tengok ada ramai anak-anak, bagus bawa anak-anak majlis ilmu. Kerana mengikut ataupun mentaati perintah Allah, lindungi diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Kerana apa? Tadi hadis yang kita baca tu, apabila kamu melihat taman syurga, maka singgahlah. Nabi suruh cari taman syurga di dunia. Ciri-ciri sebuah keluarga yang akan mendirikan keluarganya kembali di syurga adalah seorang suami ataupun seorang isteri yang selalu ajak, abang jomlah kita pergi majlis ilmu bawa anak-anak. Sebenarnya yang mereka gerak daripada rumah tu, mereka sedang menuju ke taman syurga Allah yang sementara di dunia, sebelum mereka betul-betul berpindah ke taman syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Setiap langkah kita tadi tu, naik kereta ke, naik motor ke, perjalanan daripada rumah dekat atau jauh, apa yang Nabi sebut, setiap langkah kamu menuju ke rumah Allah, kamu akan digugurkan dosa, kamu akan diangkatkan darjat, dan kamu akan diberikan pahala sedekah. Yang datang dengan kenderaan, para ulama kata dikira berapa kali roda berpusing. Tadi tu perjalanan yang sangat hebat. Kita rasa biasa je, jom siap-siap pergi masjid, malam ni ada ceramah umum. Kita rasa biasa, tak ada susah pun siap-siap. Tapi itu perjalanan yang luar biasa. Sebab seluruh keluarga itu sedang diangkat Allah darjatnya. Seluruh keluarga itu sedang diampunkan dosanya. Dan seluruh keluarga itu sedang dicatat Allah pahala sedekah-sedekah. Sekiranya kita boleh lihat betapa besar dan banyaknya pahala-pahala yang disediakan oleh Allah, kita sangat mencintai majlis-majlis ilmu. Tak kira siapa ceramah, tak kira siapa ustaz, tak kira siapa ustazah, yang tua ke muda ke, boring ke tak boring ke, kita selalu angkat ahli keluarga kita, angkut, bawa. Sebab apa? Nak menempuh jalan yang luar biasa ini. Ini yang tak ramai umat akhir zaman nak tempuh. Ramai yang siap-siap mau pergi jalan, siap-siap mau pergi shopping, siap-siap mau pergi makan, siap-siap mau kita pergi sana sini untuk berhibur. Tetapi tak mudah nak siapkan keluarga untuk pergi ke taman syurga Allah. Itulah antara ciri keluarga syurga, iaitu mereka yang suka taman syurga Allah di dunia, iaitu majlis ilmu. Tahniah kepada semua. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Dan tip yang kedua, saya dah sebutkan tadi, iaitu menuntut ilmu. Ada satu ketika seorang lelaki, dia merungukkan kepada guru dia tentang kesempitan rezekinya. Rezekiku sempit, sekian-sekian, hutangku banyak. Kemudian gurunya berkata, hadirlah majlis ilmu, tuntutlah ilmu. Lalu anak murid ni tanya, apa kaitan ilmu, hadir majlis ilmu dengan rezeki? Lalu dia membacakan hadis Nabi SAW.
Sesungguhnya Allah mencukupkan ilmu Allah mencukupkan rizki bagi orang yang menuntut ilmu. Allah akan mencukupkan rizki. Kita tak tahu macam mana perkaitan hadir majlis ilmu dengan rizki. Tuan-puan sekalian, sebagaimana kita rasa macam apa kaitan surah Al-Waqi'ah dengan rizki? Apa kaitan firman Allah tentang istighfar dengan rizki? Apa kaitan Nabi perintahkan supaya hubungkan silaturahim dengan rizki, dengan panjang umur? InsyaAllah kita kupas malam ni sampai pukul 12 malam ya. Saya dapat maklumat Ustazah boleh sampai pukul 12 malam. Siapa mau stay sampai pukul 12? Ya, silakan ya yang mau stay. Saya pulang pukul 9, pukul 10 saya pulang. Yang mau stay ya, insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tajuk kita adalah amalan membuka pintu rezeki. Masya-Allah. Saya akan bacakan, tadi kita dah sebut dah, yang pertama apa? Berkaitan dengan syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Okey. Contoh, saya ada duit, saya pegang duit tapi saya tak pegang duit ni. Saya pegang duit RM50. Siapa mahu RM50? Semua mahu kan? Saya pun bagilah RM50 pada adik manis ni ha. Adik cakap apa pada saya? Terima kasih. Saya pun bagi lagi RM50. Adik cakap apa? Alhamdulillah. Tengok dia makin suka, makin suka. Tadi terima kasih je. Dapat 100. Saya tambah lagi RM50. Mau cakap apa lagi? Alhamdulillah, lagi bersungguh dia punya syukur. Lepas tu saya tambah bagi lagi. Cakap apa? Alhamdulillah. Ataupun sudah cukup, sudah banyak. Mungkinlah ya. Masya Allah. Apa yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur kami akan tambah nikmat. Tapi Allah akan test kita punya syukur. Allah akan uji, kamu benar tak hamba Allah yang bersyukur. Allah ambil sikit nikmat sehat, nikmat rehat, asyik penat je. Nikmat itu nikmatnya Allah tarik sikit. Nak tengok betul-betul tak bersyukur. Kalau berjaya tempuhi ujian Allah tu, maka selepas itu datang berganda-ganda rizki yang tak disangka-sangka. Ini bukan janji manusia, ini janji Allah. Allah tambah. Kalau manusia ada limit, saya sudah habislah, saya sudah bagi semua. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala no limit. Untuk Allah tambah rizki. Bukan hanya rizki dalam bentuk duit, rizki dalam bentuk yang lain yang lebih kita perlu. Rizki kasih sayang, rizki penghargaan, rizki perhatian, rizki sehat, rizki ilmu. Ilmu adalah satu rizki yang manusia tak rasa itu rizki yang besar. Subhanallah. Kalau tak ada ilmu goreng ikan, boleh goreng ikan tak? Tak boleh. Kalau tak ada ilmu buat nasi goreng, boleh buat nasi goreng tak? Nampak macam simple saja kan? Ilmu itu sangat mahal. Al-ilmu nurun, Nabi kata. Ilmu itu adalah cahaya yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Daripada tak reti, tak pandai, tak boleh jadi boleh. Dan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu Al-Quranul Karim, yang menyelamatkan manusia daripada kesesatan kepada kebenaran, daripada kebatilan kepada yang hak, dan daripada kegelapan kepada cahaya menuju ke syurga. Rezeki ilmu sangat besar. Mudah-mudahan rezeki ilmu yang kita dapat pada malam ini, kita boleh beramal insya-Allah. Okey. Saya nak sebut seterusnya adalah antara amalan membuka pintu rezeki, iaitu apa sahaja amalan yang meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Talaq ayat 23. Kita semua hafal. Sama-sama baca boleh? Sama-sama ya, serentak kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Bunyi tak bunyi jak? Jak. Tak. Jak betul? Ha. Bunyi tak bunyi jak? Ini ayat 1000 dinar. Ingat jak? Ingat. Alhamdulillah. Ingat sih. Ingat sih. Masya Allah. Sama-sama keluarkan suara tu. Suara ketika kejutkan ahli keluarga bangun tidur. Itu suara paling kuat kan? Okey, sama-sama baca ya. Ayat 1000 dinar kita panggil sebab ayat rezeki katanya. Memang benarlah ayat ini kaitan dengan rezeki. Ayat ini daripada surah At-Talaq, ayat kedua hingga ayat yang ketiga. Okey, lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Sadaqallahul Azim. Saya pernah pergi ke Brunei Darussalam. Orang sini tentu sudah pernah pergi kan? Jauh ke dekat Brunei dari sini? Oh jauh. Orang Miri lah kalau dekat kan? Tapi sini ke Miri berapa? 2 jam. Jadi daripada Miri ke Brunei lebih kurang 1 jam begitu. Maksudnya tak jauh sangat lah Brunei itu ya, berbanding kami daripada Semenanjung. Okey, subhanallah. Masa tu sahabat kami ni yang menguruskan ni, dia tunjuk ada satu bangunan besar. Dia kata itu pemilik orang terkaya Brunei. Antara orang terkaya Brunei lah. Itu miliknya orang terkaya Brunei yang umurnya dah 60 ke 70 begitulah. Dia kata pernah dia dapat jumpa orang tersebut dan tanya tentang amalannya. Jadi dia punya amalan antara, selain daripada amalan-amalan yang lain, antaranya adalah dia membaca ayat 1000 dinar. Saya bukan nak katakan ayat 1000 dinar ini, nanti kita jelaskan. Dia membaca ayat 1000 dinar itu satu hari, tak silap saya memang banyak, 500 kali sehari. Kita pun ambil 5 juga, 50. Kita ambil 5 juga, 5 kali. Wallahu alam. Tapi saya ingat 5. Saya ingat saya jumlah yang saya sangat terkejut dengar. Biar betul banyak begitu. Dan dia seorang yang dermawan, dia seorang lelaki yang soleh, yang baik. Wallahu alam. Macam-macamlah kebaikan yang saya dengar. Saya percaya orang yang beramal ataupun beriman dengan ayat 1000 dinar yang kita namakan 1000 dinar ini, ayat yang baru kita baca sama-sama tadi, bukan kerana bila dia baca lalu dia rasa ayat itulah yang mengkayakannya, tidak. Tetapi kerana dia memahami maksud ayat tersebut dan dia berusaha untuk beramal dengan ayat tersebut. Apakah maksud ayat yang kita bacakan tadi? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya setiap kesulitan jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan kurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Qad ja'alallahu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Apa maksud dia? Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Masya Allah. Kita tengok ayat yang kita pertama yang kita baca. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan segala kesulitan ada jalan keluar. Jadi, apakah amalan orang yang bertakwa? Ini yang kita nak kupas supaya kita boleh faham ibu-ibu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Imam Hasan al-Basri dan para ulama
menukilkan daripada kata-kata Sayyidina Ali ni. Bila ditanya apa itu takwa, lalu Sayyidina Ali menjawab, sebenarnya definisi takwa ada banyak. Kalau kita baca buku bab takwa, kita boleh jumpa 100 definisi takwa. Lebih lagi, kita jumpa banyak takwa itu sekian, takwa itu sekian, takwa itu sekian. Dan dalam hadis Nabi pun banyak menjelaskan apa itu takwa. Firman Allah sebut tentang takwa sekian-sekian. Cuma saya bawa kata-kata Sayyidina Ali ini merangkumi kesimpulan. Bukan kesimpulan, tetapi ia menjawab kepada takwa ini sekian-sekian. Sayyidina Ali jawab bila ditanya tentang takwa. Yang pertama, takwa, sifat takwa, orang yang bertakwa yang pertama ialah al-khawf bil jalil. Al-khawf, sebut dengan saya, al-khawf bil jalil. Takut pada yang esa. Bil jalil tu Allah Jalla Jalala, Allah yang Maha Agung. Takut kepada Allah, itu ciri orang yang bertakwa. Al-khawf bil jalil, adalah dalil-dalilnya, dalil firman Allah, hadis Nabi tentang ciri orang yang bertakwa. Dia takut kepada Allah. Apa maksud takut kepada Allah? Ada tak lelaki di sini takut pada isteri, takut sama isteri? Isteri dekat sini ada yang takut sama suami? Anak-anak ada yang takut pada mak ayah? Ayah balik sampai bunyi kereta terus takut anak-anak. Kita orang perempuan takut pada apa? Takut sama hantu? Pernah tengok hantu? Lagi apa yang kita takut dalam hidup kita? Takut bankrupt? Takut suami? Jangan sebut Ustazah, jangan sebut. Aku takut Ustazah sebut. Ustazah jangan sebut. Kalau anak kita ambil SPM, takut SPM, betul tak? Maksud saya sebenarnya, maksud takut ini sesuatu yang kita tidak suka, betul? Tapi kenapa dengan Allah kita juga guna perkataan takut kepada Allah? Al-khawf bil jalil. Khawf itu takut. Apa yang dimaksudkan? Takut kepada Allah. Takut jauh dengan Allah. Takut sekiranya kita tidak rindukan Allah. Takut tak dapat jumpa Allah. Takut Allah lupakan kita. Takut kita lupakan Allah. Takut Allah tak jaga kita. Takut Allah benci kita. Kita kan ada rasa takut suami tak suka kita. Lalu kita buat apa? Kita buatlah apa-apa yang supaya suami suka kita. Betul atau tidak? Kita takut anak kita sudah rimas dengan kita, kita pun berhenti dah marah-marah dia. Bermaksud bila kita takut kepada Allah, kita buat apa sahaja yang Allah suka. Dan kita akan tinggalkan apa yang Allah larang, supaya Allah tetap menyayangi kita. Itulah maksud takut. Takut dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Takut dengan hantu, buka lampu. Kan gelap rasa macam ada hantu, buka lampu, okey. Takut pada binatang, kalau depan ada harimau buat apa? Lari. Yang sakit lutut pun laju berlari mancing-mancing. Itu ketakutan pada makhluk, kita akan lari. Tapi takut pada Allah, kita berlari menuju Allah. Itu ciri yang pertama orang bertakwa. Yang mana kita nak dapat apa ni? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang mana akan diberikan rizki yang tak disangka-sangka. Yang kedua adalah, yang pertama kita sebut tadi, al-khawf bil jalil. Yang kedua adalah ar-ridha bil qalil. Redha dengan yang sedikit. Nak redha dengan banyak senang, nak redha yang sedikit ni yang payah. Masya Allah. Ada ramai anak, sikit dia yang boleh tolong kita. Ramai anak, sikit dia pandai jaga hati kita. Ada anak, sikit je yang bagi duit. Suami, sikit je. Sikit apa? Ingat. Banyak yang dia tak ingat lagi lahir, yang ingat sekali-sekala. Contohlah, kalau boleh kita mau suami begini-begini, suami pula mau isteri begini-begini, rupanya begini, suaranya begini, perangainya begini. Tetapi yang sedikit nikmat Allah bagi daripada isteri, daripada suami, lalu dia syukuri, dia redha. Dia redha. Dia terima.
bulat-bulat, tanpa rasa macam tak puas hati ke, kesal ke, kenapalah aku kahwin dengan si dia ini. Kenapa tidak kahwin sama imam tu ya? Bertuah kalau jadi isteri imam, mesti hari-hari pergi masjid, hidup rasa macam sentiasa di syurga. Contoh-contoh saja ya. Sebab kita akan diuji rasa suami kita kurang, isteri kita kurang, anak kita kurang, rezeki kita kurang, rumah kita kurang, pergi rumah orang lain. Bang, sofa dia selesa kan bang? Tengok dapur orang lain, patutlah bang dia rajin masak. Dapur dia tengoklah cantik. Cuba tengok dapur saya bang. Renovate bang, boleh renovate. Nanti saya akan rajin juga. Contoh saja. Bukan betul. Tetapi kadang-kadang kita begitu kan. Kita nampak yang lebih-lebih, kita mula rasa kita kurang. Tapi ciri orang yang bertakwa, ar-ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Siapa yang dapat redha dengan sedikit, maka Allah akan berikan nikmat yang banyak sehingga kita rasa puas. Masya Allah. Ada orang miskin, suami isteri makan lauk sama hari-hari. Orang susah, orang kampung duduk dalam pedalaman, tak ada banyak pun lauk. Lauk sama, kadang tak ada lauk, hari-hari sayur saja. Tapi dia makan dengan senyum, gembira, syukur, redha dengan yang sedikit, lalu dia bahagia. Ada orang pula sampai tak tahu nak pilih lauk apa, tak tahu mau makan apa. Lauk penuh dekat depan, tak tahu mau makan apa. Semua tak lalu, semua tak selera lah. Allah tarik nikmat. Nikmat makan Allah tarik, nikmat seronok Allah tarik. Masuk mulut, masinnya masuk. Kurang garam. Nasi dia keras sikit kan. Pergi kenduri, macam-macam komen. Subhanallah. Padahal yang kita dalam nikmat yang begitu banyak. Sebab itu bukan senang nak redha dengan sedikit. Sebab orang yang redha dengan sedikit ini, walaupun dia kurang, dia tak rasa kurang pun. Walaupun hidupnya sebagai kekurangan, dia tak rasa pun. Dia redha dengan yang sedikit. Allahu Akbar. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa, al-amalu bit-tanzil. Al-amalu bit-tanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran, hadis Nabi, perintah Allah, larangan Allah, dia taat, dia patuh. Dan yang keempat, al-isti'dadu biyaumir rakhil, iaitu membuat persiapan untuk menghadapi hari kematian ataupun hari kiamat. Ini 4 ciri orang yang bertakwa. Semua nampak ingat belaka ya, angguk-angguk. Balik rumah nanti boleh sebut balik tak 4 ciri ni? Ketinggal 1 saja. Bang, saya mau kongsi 4 ciri orang yang bertakwa. 4 bang. 4. Yang pertama. Yang pertama pun sudah lupa. Okey, kita sebut secara umum ramai-ramai ya. Pertama, ikut saya ya. Al-khawf bil jalil. Takut kepada Allah. Ar-ridha bil qalil. Redha dengan yang sedikit. Lagi? Yang ketiga, al-amalu bitanzil. Beramal dengan wahyu. Al-isti'dad biyaumi rakhil. Membuat persiapan menghadapi hari kiamat. Kiamat kecil mati kita, kiamat besar, kiamat yang memusnahkan seluruh dunia dan cakrawala semua ini. Masya Allah. Jadi daripada ayat 1000 dinar itu, kalau orang yang beriman dan beramal, dia berusaha menjadi orang yang bertakwa. Dan saya percaya antara amalan yang kita sebut orang kaya antara terkaya di Brunei itu, kerana dia berusaha menjadi orang yang bertakwa, lalu datanglah jalan penyelesaian tidak disangka-sangka daripada Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita sebut tentang rezeki, tuan-puan muslimin muslimat sekalian, ada rezeki yang mengikut kadar usaha kita. Kita kerja 1 bulan, itulah kadar yang tetap. Kita kerja lebih ke kurang ke apa, itu gaji yang telah tetap, itu rezeki yang telah tetap. Kemudian ada rezeki daripada
anak-anak ataupun keluarga ataupun rizki daripada nikah. Ini memang disebut dalam firman Allah. Kemudian ada rizki daripada istighfar sekian-sekian. Tetapi ramai yang tidak meneroka rizki yang paling luas. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, iaitu rizki yang tidak disangka-sangka. Bermaksud bukan dari usahanya, bukan daripada yang dia fikir-fikir, bukan yang dia jangka-jangka. Rizki yang datang tidak disangka-sangka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jumpa ramai orang yang begini, dapat rizki yang tak disangka-sangka, tak pernah terfikir nak dapat rizki. Ada seorang wanita ni, dia kematian suaminya, anak dia 7 orang. Umur dia muda setahun daripada saya. Suaminya meninggal 3 tahun lepas, begitulah. Orang muda, anak 7 orang. Sama dengan saya. Kenalan lah. Kenal. Kawan juga. Hari tu pun baru jumpa lagi dia. Suaminya meninggal mengejut. Bukan ada sakit apa. Beberapa hari sebelum saja sakit perut, sakit begitulah. Dan suaminya, Masya Allah, Masya Allah, beramal dengan lafaz kalimah La ilaha illallah. Setiap malam wajib habiskan 1000 kali setiap malam. La ilaha illallah, la ilallah 1000 kali mesti dihabiskan setiap malam. Arwah suaminya. Saya umur 41, kiranya umur dia 40, muda lagi. Suami meninggal 3 tahun lepas. Maksudnya masih muda. Suaminya pun masih muda, umur belum 40 meninggal. Meninggalkan anak yang paling kecil baru berapa bulan, 3 bulan, 2 bulan begitu. Isteri tak bekerja, isteri tidak bekerja. Suami saja bekerja, seorang ustaz mengajarkan Al-Quran. Dia punya amalan suami, setiap malam mesti baca La ilaha illallah. Lepas tu amalan istighfar. Setelah suaminya meninggal, saya tanya dia macam mana. Sebab apa dia merantau daripada negerinya ke negeri lain, bagaimana dengan semua anak-anak lepas ini, macam mana, siapa nak tanggung dia nak kerja apa, 7 orang anak. Apa yang dia jawab? Alhamdulillah, rizki Allah begitu banyak. Setiap anak ni dah ada orang dah yang menanggung untuk belajar. Satu hari saya pergi haji kali pertama. Tahun lepas 2023 kan, haji kali pertama saya pergi tahun 2022. Tiba-tiba dia mesej saya. Dia panggil saya Kak Asma, sebab kawan kan. Dia kata, Alhamdulillah saya dapat haji. Saya tanya, Masya Allah, haji melalui panggilan muassasah ke? Tidak. Ada orang menanggung untuk dia pergi haji secara swasta yang nilainya lebih kurang 60 ataupun 70 ribu. Sebab belum masa, namanya pun belum naik, masih muda lagi. Saya kata, ya Allah, siapa yang nak beri 60-70 ribu? Kalau orang yang taja umrah pun kita terkejut dengan, umrah ada orang beri, ada orang ni dengan nilai umrah 8 ribu, 9 ribu pun kita rasa takjub. Kita tanya apa amalan sekian-sekian. Dan selalu dia kata, Allahu Akbar. Walaupun suami telah wafat, telah meninggal, tapi hebatnya amalan arwah suami ini yang meninggalkan isteri dan anak-anak dalam jagaan Allah. Bukan rizki yang cukup makan, rizki yang melimpah, yang tidak disangka-sangka. Yang tidak disangka-sangka. Saya jumpa lagi dia bulan lepas, ada satu program. Senyum saja dia. Macam mana anak-anak? Alhamdulillah. Wajahnya tak risau langsung. Tak ada pun 7 orang anak ustazah, saya kerja teruk, saya tidak. Sekali-sekala saya WhatsApp, saya mesej. Subhanallah. Saya pasti dia pun ada amalan dia. Tetapi bila saya baca dia pernah tulis tentang amalan arwah suaminya, saya kata inilah kelebihan orang yang yakin, orang yang bertakwa, dan orang yang sangat menjaga hubungan dengan Allah walaupun dia telah meninggal dunia. Tanggungjawab dan ataupun ahli keluarganya dipelihara oleh Allah, dijaga rizkinya daripada sumber yang tak disangka-sangka.
Subhanallah. Perkara ini berlaku di zaman sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud ni dah nazak, sahabat Nabi Sayyidina Uthman bin Affan pergi ziarah Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anak kamu ni? Dia sakit tenat, anak masih kecil. Apa jawapan Ibnu Mas'ud? Aku tidak ada tinggalkan apa-apa harta, sebab dia orang yang seadanya, orang susah. Saya tak ada tinggalkan apa-apa harta. Yang saya tinggalkan adalah amalan membaca surah Al-Waqi'ah. Itulah yang aku tinggalkan untuk anak-anakku. Yang aku didik anakku beramal membaca surah Al-Waqi'ah. Kerana Nabi SAW bersabda, dia baca sabda Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca suratul Waqi'ah pada setiap malam, maka tidak akan ditimpa kepapaan, tidak akan ditimpa kesusahan, kemiskinan, tidak akan ditimpa. Subhanallah. Yakin. Nak dapat yakin tu susah, ibu-ibu muslimin-muslimat. Ada berapa surah yang Nabi pesan, yang Nabi wasiatkan kita baca pada setiap malam? Berapa surah? Surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah, surah As-Sajadah. Nabi tak tinggalkan. Surah Sajadah Nabi tak tinggal. Surah Al-Mulk. Kemudian Nabi pesan untuk kita beramal surah Al-Waqi'ah. Dalam buku kecil ni, tak adalah buku kecil ni, tak ada kita buat jual. Cuma saya baca 100 ayat pembuka pintu rezeki. Ada jual ke? Tak ada kan? Surah Al-Waqi'ah. Apa maksud Al-Waqi'ah? Hari kiamat. Al-Waqi'ah maksudnya surah hari kiamat. Iza waqa'atil waqi'ah. Apabila tibanya hari kiamat, hari pembalasan. Kalau kita fikir logik, apa kaitan ni surah kiamat dengan rezeki? Kalau muslimin muslimat baca terjemahan surah Al-Waqi'ah, sekejap seram, sekejap sejuk. Seram sejuk, seram sejuk. Sekejap nangis, sekejap senyum. Sekejap gembira, sekejap takut. Surah Al-Waqi'ah adalah surah yang ceritakan tentang bagaimana kedahsyatan hari kiamat, bagaimana kehebatan dan kenikmatan syurga, kemudian azab api neraka, lepas tu syurga pula, potong azab api neraka pula. Antara yang ditulis ataupun disyarahkan oleh ulama kaitan surah Al-Waqi'ah dengan rezeki. Orang yang baca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, dan orang yang memahami bacaan dan beramal dengan surah Al-Waqi'ah, dia akan menjadi seseorang yang melihat dunia ini kecil sahaja. Dia melihat dunia dan isinya kecil saja. Sebelum dia jadi kaya harta betul, kalaupun Allah takdirkan beri rezeki dia kaya, yang baca surah Al-Waqi'ah, first sekali kalau kita faham maksud, kita memiliki jiwa yang kaya. Kaya jiwa dulu. Ibu-ibu, cuba baca surah Al-Waqi'ah dengan maksud. Yang kita duk rasa masalah besar tu jadi kecil. Yang tu kita rasa susah tu jadi senang. Yang kita duk rasa tak cukup tu jadi cukup. Sebab apa? Dalam surah Al-Waqi'ah itu menanam rasa cinta kita pada syurga. Akhirnya yang kita tak dapat kat dunia tu, kita rasa tak apa, tak dapat, nanti dapat kat syurga. Yang kita duk rasa sekian susah payah apa tu, kita baca pula pasal neraka. Takutnya neraka, berbaloi aku susah, moga-moga aku dapat masuk syurga dengan sabar. Surah Al-Waqi'ah memberikan pertama kita memiliki kaya jiwa. Subhanallah. Sebab apa? Yang kita duk usaha sungguh-sungguh yang dunia ni, kita bakal tinggalkan. Yang kita usaha walaupun sikit untuk akhirat, bakal kita nikmati, bakal kita tuju. Yang kita usaha keras tentang dunia ni, bakal ditinggalkan. Yang kita usaha biasa-biasa sikit-sikit tentang akhirat, bakal kita miliki dan bakal kita tuju. Masya Allah, Allahu Akbar. Akhirnya orang yang beramal dengan soal Waqi'ah ini, dia buat persiapan untuk hadapi kiamat. Sebab dia duk baca-baca, lalu Allah berikan kepadanya dunia, rezeki yang melimpah ruah, dalam keadaan dia tidak akan lalai dengan duit tu, dengan rezeki tu, dengan kekayaan dia tak akan lalai. Sebab jiwanya sudah tertanam beriman kepada hari kiamat, kecintaan pada syurga. Akhirnya dia jadi kaya yang hartawan, yang dermawan.
Dia boleh bagi macam tu je tanpa rasa sayang pada dunia. Dia beriman dan dia beramal dengan suratul Waqi'ah. Masya Allah. Allahu Akbar. Boleh teruskan lagi ni? Sudah habis. 10 minit saja lagi. 10 minit saja lagi. Ya. Nampak ni semua ni segar lagi ni. Orang Sarawak memang cantik-cantik ya. Cantik bahasa kalau logat Sarawak kaca. Masya Allah, semuanya kaca-kaca. Nampak muda. Masya Allah, semua macam 30-an. Sekilas mata memandang. Begitu. Kalau tengok betul-betul endak. Si itu tidak. Masya Allah, Allahu Akbar. 10 minit lagi masa yang kita ada. Baru baca satu ni. Ada 10 sebenarnya poin ni. Saya sebut poin je lah. Tidak meninggalkan zakat. Lazimi istighfar. Eratkan hubungan silaturahim. Yang keempat, lazimi sedekah. Tawakal sebagaimana tawakal burung. Kalau nak cerita pasal tawakal, Masya Allah, manfaatkan pada waktu pagi. Sebab Nabi bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu paginya. Syukur atas segala nikmat. Lazimi solat duha. Perbanyakkan selawat. Yang terakhir, kita terus pergi pada terakhir sebab lagi 10 minit. Lagi 9 minit. 1 minit dah habis. Iaitu berkaitan dengan istighfar. Berkaitan dengan istighfar. Berat ke ringan nak istighfar? Tapi untuk istiqamah berat. Sama-sama istighfar boleh. Sebelum itu, saya akan baca firman Allah ni. Muslimin muslimat sama-sama kita baca. Ataupun kita lafazkan dengan lidah firman Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Faqultu astaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Sini bunyi kuat juga ya. Sini lembut-lembut saja. Oh, ini yang lembut-lembut di sini ya. Keluarkan suara ya, insya-Allah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Subhanallah, muslimin muslimat. Satu ketika Imam Hasan Al-Basri didatangi dalam majlis ilmunya orang-orang yang mengadukan kesusahan hidup. Yang ini mengadu, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku sudah lama kahwin tapi belum dapat anak. Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku ada ladang, aku ada tanaman, tetapi sekarang bukan musim hujan, musim kemarau, tak ada hujan yang turun. Wahai Imam Al-Basri, sekian-sekian, mengadu tentang kesusahan-kesusahan hidup. Lalu Imam Al-Basri pun menjawab semua soalan itu dengan satu jawapan. Perbanyakkanlah istighfar, perbanyakkanlah istighfar. Kamu pun istighfar juga. Kamu pun istighfar juga, bah. Itu Sabah ya. Sabah. Sarawak apa ya? Subhanallah. Kemudian yang datang daripada jauh ni rasa macam tak puas hati.
Datang dari jauh ngadu masalah, takkan jawapan istighfar semua orang tahu istighfar. Bagilah tip-tip lain sikit, power sikit. Ibaratnya begitulah. Sebab takkan tanya jauh seini, jauh sebegini jalan, jawapannya istighfar saja. Kadang-kadang kita tidak tahu nilai istighfar, tetapi istighfar yang betul-betul daripada hati. Dan ketika itulah Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan membacakan firman Allah yang kita baca tadi. Apakah maksud firman Allah tadi? Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Maksudnya, sehinggakan aku berkata kepada mereka, istighfarlah kamu kepada Tuhanmu, minta ampunlah kamu dengan Tuhanmu, istighfar. Faqultu astaghfiru, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, Dia akan menghantarkan hujan yang lebat mencurah-curah kepada kamu, dan Dia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak, dan Dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Subhanallah. Ini janji siapa ni? Janji Allah. Allah berjanji. Allah suruh siapa yang sampaikan? Nabi Nuh sampaikan kepada umatnya, dan dirakam apa yang disampaikan supaya kita sendiri dapat mesej daripada Allah ini. Apa dia? Istighfarlah kamu kepada Allah, mohon ampunlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya sekiranya kamu berbuat demikian, yang pertama Dia akan menghantar hujan yang lebat mencurah-curah. Ini adalah gambaran rizki seperti hujan yang turun. Yang kedua, Dia akan memberikan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan. Yang ketiga, kamu akan diberikan anak pinak. Yang keempat, Dia akan mengadakan kamu kebun-kebun dan tanaman. Yang kelima, kamu akan dikurniakan sungai yang mengalir di dalamnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Istighfar. Banyakkan istighfar. Siapa nak tidur lena, tidur dalam keadaan istighfar. Sebenarnya bila kita tidur, kita tahu semua tak bergerak, tapi roh kita akan keluar. Itu ada firman Allah cerita tentang keadaan roh bila kita tidur. Roh kita terjaga. Kenapa kita takut mati? Sebab kita mikir, kita fikir tentang dosa-dosa kita. Takut nanti mati masa sakaratul maut sakit macam mana. Takut nanti kalau dalam kubur sorang-sorang macam mana. Muka nakis sekian-sekian. Ketakutan sebab apa? Sebab dosa kita. Betul atau tidak? Sebab itu orang yang selalu istighfar, antara kelebihannya, dia susah nak buat dosa. Orang yang banyak istighfar, lazimi istighfar, Allah berikan dia hati, boleh buat dosa walaupun dosa kecil, dia rasa bersalah sangat besar. Padahal bukan besar sangat salah dia tu, tapi hati tu kalau saya tak buat begitu, nanti dia ambil gambar sambil saya mulut nganga, nanti tak cantik. Subhanallah. Istighfar. Astaghfirullah, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Sekurang-kurangnya kita ada 4 kategori dosa. Dosa besar, dosa kecil. Dosa yang kita ingat, dosa kita lupa. Yang banyak yang kita lupa. Dosa minggu lepas kita dah lupa dah apa yang kita buat. Tiba-tiba rasa tak ada buat dosa rasanya. Apatah lagi dosa bulan lepas. Dosa masa kita mula balik. Ngumpat jiran, ngumpat kawan satu kelas, ngumpat cikgu. Masuk kerja, ngumpat pula kawan-kawan tempat kerja. Ada jiran, ngumpat jiran. Ui, banyak sangat dosa. Itu baru dosa ngumpat. Dosa yang kita sedar dan tak sedar. Dosa yang kita sengaja dan tak sengaja. Itu 4 kategori dosa. Jadi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Ikhlas, bukannya nanti ada rezeki ni, aku sudah 1000 kali, mesti ada rezeki ni nanti. Tidak. Bukan dengan mengharapkan. Istighfar sungguh-sungguh, ikhlas, mohon ampun dengan Allah. Membayangkan dosa-dosa kita yang banyak. Salah kita dengan mak ayah, dengan suami, dengan isteri. Salah kita dengan anak-anak. Kita ada salah dengan anak kita. Salah kita dengan jiran. Salah kita dengan adik-beradik.
Istighfar, ya Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Orang yang beristighfar, ini dia Allah beri rizki, kekayaan, rizki sekian-sekian yang disebut dalam surah An-Nur ayat 10 hingga 12. Penutup betul-betul. Saya tutup dengan satu kisah. Ada banyak cerita dah kan malam ni kan. Kena cerita, kalau tidak dia buat cerita dia. Okey. Kisah ni daripada hadis yang sahih. Nabi bercerita. Yang bercerita adalah Nabi sendiri. Nabi cerita di hadapan sahabat. Ibu-ibu, Nabi kita ini sangat pandai berdakwah. Kita tahu Nabi banyak menyampaikan dakwah melalui cerita. Nabi banyak menyampaikan dakwah dengan cara memberi kabar gembira. Ada juga Nabi sampaikan dakwah, Nabi akan mulakan dengan ayat apa? Maukah kamu tahu sekian-sekian? Nabi mulakan dengan soalan. Tahukah kamu orang yang paling baik di kalangan kamu? Tidak ya Rasulullah. Kita pun sama. Bila berbual nak sampaikan nasihat pada anak, pada suami-suami, pada isteri, cuba tengok teknik Nabi. Nabi guna pelbagai cara. Kadang kita nak sampaikan mesej kepada isteri, kita tahu orang perempuan ni mulutnya pomet. Kalau direct macam-macam dijawab, kita bawa cerita. Isteri pun faham. Oh, mesej sampai. Subhanallah. Nabi cerita ada seorang lelaki. Dalam hadis ni Nabi cerita ada seorang lelaki yang berada di tanah lapang. Tiba-tiba dia terdengar ada suara yang berkata kepada awan. Dengar suara yang kata pada awan. Bukan awang-awang nama orang ya, pada awan tu, awan yang turun, yang hujan turun tu. Suara tu kata apa? Turunkanlah airmu ataupun turunkanlah hujan untuk si fulan, yang mana disebut nama seorang petani yang mana disebut jelas. Contohnya nama dia Ali. Turunkanlah hujan, turunkanlah airmu kepada Ali. Disebut nama. Tapi dalam hadis Nabi tu tak sebut nama siapa. Lalu tiba-tiba awan berkumpul. Dia kan duduk kat tanah lapang. Air hujan turun. Dan air hujan itu turun di atas tanah berbatuan hitam. Lalu air itu bertakung. Air itu bertakung sebab bukannya dia boleh menyerap. Air itu turun di atas batuan hitam. Kemudian air itu pun dilihat mengalir. Lalu dia pun ikut aliran air itu. Nak tahu air ni mengalir ke mana. Hamba Allah ni pun ikut. Nabi cerita hamba Allah ni pun ikut. Sehinggalah air itu sampai ke satu kebun. Lalu dia pun pergi bertanya kepada pemilik kebun tersebut. Adakah kamu yang nama sekian-sekian? Pemilik kebun tu pun jawab, ya, saya. Jadi betul lah. Nama inilah yang disebut, yang dia dengar tadi. Ada suara yang perintahkan kepada awan, turunkanlah, alirkanlah air itu kepada si fulan. Lalu hamba Allah ni bertanya, apakah amalan kamu sehinggakan Allah menurunkan hujan khusus untuk kamu? Kalau hujan yang turun banyak-banyak tu untuk bertebaran, semua orang dapat. Betul atau tidak? Tapi hujan ini memang khusus untuk orang ini. Nak tahu tak amalan dia? Nak tahu jak? Nak tahu sih? Mau tahu sih? Mau tahu? Mau tahu sih? Apa amalan dia? Mau tahu? Ya. Bersambung besok. Okey. Nanti tidak lena. Apa amalannya? Apa amalannya? Oh, ini luar biasa. Memang diturunkan khusus untuk dia. Masya Allah. Lalu dia pun menjawab, aku tidak ada banyak amalan. Kurang biasa saja. Tetapi setiap kali rezeki yang Allah berikan kepadaku, aku akan bahagikan 3. Hasil daripada kebun ni, hasilnya, untungnya dibahagikan 3. 1/3 untuk diriku, untuk ahli keluargaku, untuk diri dan keluarga 1/3. 1/3 lagi untuk disedekahkan. Itulah zakat, itulah sedekah. Kalau zakat sikit je, tak ada 1/3.
Dan 1/3 lagi untuk dipusing balik modal. Untuk pusingan modal. Kembali semula sebagai modal untuk mengusahakan kebun. Itulah yang dilakukannya. Bunyi macam mudah. Bayangkan kita ada duit 10,000. Mau bagi 3,333 untuk diri dan keluarga, 3,333 untuk sedekah, 3,333 untuk modal, itu tidak susah. Tapi nak bagi sama, biasanya mungkin kita akan ambil, kita 5,000 yang sedekah 500. Itu pun rasa besar. 50 pun cukup bang. Yang penting ikhlas. RM5 pun tak apa. Tiba-tiba jadi RM5. Bukan senang, betul atau tidak? Tapi hamba Allah ini bagikan 3. Sama banyak untuk dirinya dan keluarga, sama banyak yang dikeluarkan untuk sedekah. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya rizki untuk dia juga luar biasa. Walaupun dalam situasi yang kemarau, hujan boleh turun khusus untuk dia. Jadi kita boleh cuba sikit-sikit lah. Dapat gaji, tolak komitmen, begitu begini, gabung, ada lebihan, bukan lebihan, adalah kita panggil lebih pun tak apa. Okey, saya sikit, 1/3 untuk ini, 1/3, Masya Allah. Buat kerana mengharapkan redha Allah. Yang lelaki ini tak tahu apa yang Allah siapkan untuk dia, apa yang Allah buat, apa yang Allah akan beri. Dia buat ikhlas kerana Allah. Akhirnya Allah buktikan apa yang dibuat tersebut melalui perintah Allah kepada awan tu tadi. Masya Allah, Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, tuan-puan, datuk datin, Tan Seri, Puan Seri, tiang-tiang seri, kuih seri muka. Semualah yang berseri-seri semuanya. Cukuplah sekadar itu perkongsian pada malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak, sekurang-kurangnya menambahkan kekuatan untuk kita beramal. Semua yang saya kongsikan semua orang dah tahu. Istighfar dah tahu. Betul kan? Syukur dah tahu. Surah Al-Waqiah pun sudah tahu. Cuma kita perlu sentiasa diperingatkan, betul atau tidak? Sebab itu Allah berfirman, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Sebab apa? Bila sebut beri peringatan, benda yang sama je. Boleh jadi orang yang hadir, ustazah ni ulang yang sama, tak ada modal ke? Modal ulang-ulang yang sama. Kalau kita baca Al-Quran, betul tak Allah banyak ulang cerita yang sama? Tiba-tiba jumpa lagi cerita Nabi Musa. Surah lain jumpa lagi kisah Nabi Ibrahim. Jumpa lagi. Lepas tu peringatan, ayat yang sama, hampir sama ada dalam surah lain sekian-sekian. Sebab manusia ini, Nabi bersabda, al-insanu la yakhlu 'anil qat'i wa nisyan. Manusia tidak sunyi daripada buat salah dan juga lupa. Insan itu daripada perkataan nasiya, lupa. Jadi kita selalu kena diberi peringatan seperti ini, barulah kita rasa macam nak beramal balik, sungguh-sungguh istighfar. Nak beramal baca surah Al-Waqiah setiap malam. Saya nak bagi tip, kalau kita tip supaya kita tak tinggal surah Al-Waqiah. Kalau nak baca Al-Mulk lepas surah Al-Waqiah, kalau siapa yang boleh baca terus dengan Al-Quran, itu the best, terbaik. Sebab Al-Quran itu mushaf. Tapi kadang-kadang baru baca separuh, sudah tak nampak apa-apa dah. Sudah gelap hidupnya. Dunianya sudah gelap gelita. Separuh baca Al-Mulk jadi berjaya habis, masuk surah Al-Waqiah. Mau habis sajadah, lagilah tersungkur di atas sejadah. Ya, betul atau tidak? Malam sudah penat, apa ngantuk nak baca. Masya Allah, kita pun, ya Allah, Engkau Maha mengetahui kelemahan hamba-hambamu. Sadaqallahul azim. Kalau kami kan, kami kitab. Kitab tu, ini kitab kan? Kami. Kalau kami kumpul anak-anak buka YouTube. Ini saya bukan nak kempen YouTube ya. Tetapi kadang-kadang itu antara kaedah yang berkesan, supaya semua anak-anak pun baca sama-sama 3 surah ini sekaligus. Baca Al-Mulk, kemudian baca As-Sajadah, kemudian baca Al-Waqiah. Sebab dalam YouTube tu ada bacaan-bacaan dengan terjemahan, lepas tu dengan gambar yang sangat menaikkan bulu roma.
Kan ada surah, ada bacaan yang surah Al-Waqiah yang kalau kita tengok tu boleh menangis. Idza waqa'atil waqi'ah. Dia baca sampai habis dengan meremang rasa, dengan gambar bila pasal neraka, gambaran seperti neraka keluar. Bila syurga, gambaran. Kita tak sempat nak mengantuk sebab kita rasa menusuk. Kemudian ada maksud sekali. Lama-lama kita sudah lancar, kita tinggal tengok maksud. Kita boleh baca surah itu sambil tengok maksud. Barulah semua tegak, duduk, baca. Baca surah Sajadah sekali maksud, baca surah Al-Mulk sekali maksud. Tapi kalau mampu, bukan tengok melalui YouTube, kita baca, bukan tengok, baca sama. Yang terbaik, pegang mashaf, baca Al-Quran, baca terjemahan. Itu the best. Sebab Al-Quran itu 30 juzuk, itu mukjizat. Dia punya energi ataupun dia punya fadilat, kelebihan tu luar biasa. Surah Al-Mulk, jangan tinggal. Siapa kata takut mati tapi tak baca surah Al-Mulk, sebenarnya tak takut pun mati tu. Dia tak buat persiapan. Kalau betul-betul takut, mesti buat persiapan. Ini betul-betul penutup ya. Ustazah macam cambung ceramah tadi. Sudah lega hati bila dengar sekian. Saya baca hadis ni yang terakhir. Terakhir betul-betul. Tak boleh tipu. Rumah Allah ni. Nabi SAW satu hari didatangi oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya tak tahu pun saya duduk, saya bina khemah atas kubur. Lalu saya dengar daripada bawah tanah bacaan surah Al-Mulk daripada awal sampai akhir. Hadis yang sahih tuan-puan sekalian. Dia dengar ada suara yang baca surah Al-Mulk di bawah tanah, baru dia tahu ada kubur di situ. Lalu dia pun pergi jumpa Rasul, lalu dia bercerita pada Rasul apa yang berlaku. Rasul pun menjawab, Tabarakallazi biyadihil mulk hiyal mani'ah wa hiyal munjiyah min azabil qabr. Nabi kata apa? Surah Al-Mulk itu, dia adalah pendinding, dia ada perisai, dan dia adalah pelindung daripada azab kubur. Sebab tu kita kena wajib baca surah Al-Mulk. Orang yang beramal surah Al-Mulk, dia tidur lena. Sebab kita kan takut tidur tak bangun kan. Takut mati. Kenapa takut mati? Sebab kita takut alam kubur. Orang yang baca surah Al-Mulk setiap malam, Allah berikan dia keyakinan untuk berpindah ke alam yang lain. Dia takut juga, tapi takut yang tidak setakut orang yang tidak buat persiapan. Dia takut dengan ready. Macam orang anak nak ambil SPM, dia takut tapi dia buat persiapan. Takut dia lain dengan anak yang takut nak ambil SPM tapi tak buat persiapan. Beza takutnya. Wallahu a'lam. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Pagi besok saya ada satu ceramah di masjid Jepang. Berapa jaraknya dari sini? 30 minit. Jepang. Ya, Jepang. Jepang tu Jepun Ustazah. Itu jauh masjid Jepang. Kampung Jepak Bintulu. Ada siapa mau jumpa pagi besok? Ya, yang mau pergi jumpa pagi besok, ambil gambar pagi besok. Tak. Okey, subhanallah. Sekian. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nanti kita ambil. Ya, sabar. Masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih yang menonton secara live. Lebih kurang dalam 5,000 lebih. Lebih kurang 5,000. Masya-Allah, terima kasih. Saya daripada Sarawak. Kami di Sarawak, di Bintulu. Bagi tahu orang dalam live ni, ada 5,000 orang. Sini ada 50,000 orang ni. Termasuk yang tidak boleh dilihat, mudah-mudahan para malaikat, insya-Allah.